Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bersama dengan saya Cikgu Suparman untuk kelas Pendidikan Islam tahun 6 bidang akidah. Tajuk yang kita nak belajar hari ini ialah jauhi syirik. Okey. Jauhi syirik, muka surat dalam buku teks 101 ataupun muka surat 101. Okey, jom kita belajar murid-murid macam biasa. Siapa malas saya rotan. Jom kita belajar sama-sama. Buka buku teks muka surat 101. Okey, jom kita tengok jauhi syirik. Okey, perbualan di antara ustazah dengan anak murid dia. Okey, ustazah lihat rajin rencana ini memakai azimat boleh merosakkan akidah. Boleh ustazah jelaskan? Dia tanya ustazah dia. Azimat atau tangkal hanyalah kertas, kain atau bahan lain yang mempunyai tulisan tertentu. Okey, orang yang memakai azimat percaya bahawa benda ini mempunyai sakti dapat memberikan manfaat kepada diri sendiri dan memudaratkan orang lain. Okey, apabila seseorang percaya bahawa azimat dapat menyembuhkan penyakit, menentukan kejayaan dan melindunginya daripada bahaya, itulah yang menyebabkan rosaknya akidah. Perbuatan ini dinamakan syirik. Faham ya? Pakai azimat, pakai tangkal, itu ialah benda-benda yang syirik. Okey. Seterusnya, siapa pernah pakai gelang warna putih ataupun warna kuning masa kecil dulu kan? Tu kita tengok maksud syirik. Syirik ialah perbuatan menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, dengan kata lain menduakan Allah. Syirik boleh berlaku sama ada dengan perkataan, perbuatan dan i'tiqad. Hukum mensyirikkan Allah ialah haram. Ingat, haram. Perbuatan ini dikategorikan sebagai dosa yang paling besar serta dijanjikan dengan azab yang pedih. Syirik terbahagi kepada dua. Okey. Ingat, syirik ni hukum dia haram. Okay, dan syirik ini ialah terbahagi kepada dua. Yang pertama syirik jali, yang kedua syirik khafi. Yang pertama syirik jali, yang kedua syirik khafi. Dalil dia ataupun bukti dari dalam Al-Quran surah Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Maksudnya, maka janganlah kamu mengadakan bagi Allah sebarang sekutu, padahal kamu semua mengetahuinya bahawa Allah ialah Tuhan yang Maha Esa. Okey, kita tak boleh percaya akan tangkal, akan pakai azimat. Pakai apa lagi? Pakai kebal daripada benda-benda yang boleh mendatangkan kemuratan kepada kita kan. Okey, itu tak boleh. Jom kita tengok yang pertama, syirik jali. Okey, syirik jali ialah mempercayai atau mengaku bahawa adanya Tuhan lain selain Allah atau menyembah selain Allah yang Maha Esa. Syirik jali dikenali juga sebagai syirik yang besar. Syirik jali ni ialah syirik yang besar. Contoh, percaya bahawa ada Tuhan selain Allah, ataupun menyembah pokok. Tengok pokok tu besar, kita sembah pokok, tak boleh. Tengok ada apa, tengok matahari, sembah matahari. Ini ialah syirik jali, iaitu syirik yang besar. Contoh keadaan yang membawa seseorang kepada syirik jali. Okey, bulatan nombor 2 tu, menyembah berhala, menyembah patung-patung, matahari, bulan atau lain-lain. Tengok bulan purnama, sembah. Tak boleh. Meminta doa dan pertolongan daripada selain daripada Allah. Contoh, minta doa dekat orang pergi kubur, menyembah kubur, itu tak boleh. Yang ni terpanggil syirik jali, iaitu
syirik yang sangat besar, mendapat azab seksa daripada Allah. Tengok akibat orang yang mengamalkan syirik jali. Okey, tengok. Merosakkan akidah. Pasti sekali yang pertama ialah merosakkan akidah kita. Yang kedua, hilang pergantungan dengan Allah. Dia bergantung dengan apa? Dia tengok matahari, dia sembah matahari. Dia rasa hebat matahari itu kan. Jadi dia sembah matahari. Jadi dia hilang pergantungan dengan Allah. Berdosa besar dan dimurkai Allah. Berdosa besar. Dosa yang paling besar adalah dosa syirik. Dan dimurkai Allah. Tempatnya ialah neraka. Seterusnya, syirik khafi. Syirik khafi ialah tidak meletakkan Allah sebagai yang mutlak dalam niat ketika beribadah. Syirik ini dikenali juga dengan syirik kecil. Tengok keadaan yang membawa seseorang itu kepada syirik khafi. Riak dalam ibadah, iaitu bangga dia melakukan sesuatu ibadah bukan kerana Allah semata-mata. Seperti seseorang yang melakukan ibadah kerana mahu pujian atau tempat dalam masyarakat. Faham? Dia berpuasa, dia solat, dia bersedekah bukan dia kerana Allah, tapi dia nak menunjuk, dia nak show off. Tak boleh. Ini kita panggil syirik khafi. Akibat orang yang mengamalkan syirik khafi, menghapuskan pahala amalan, pahala dia solat, dia berpuasa, semua dihapuskan oleh Allah. Sukar menerima pandangan orang lain, orang bagi nasihat dia tak boleh terima, rasa dia saja yang betul. Menimbulkan permusuhan, berlakunya pergaduhan apa semua kan. Dibenci masyarakat. Sebab apa? Pergi ke mana-mana dia cakap dia dah puasa, dia bersedekah, dia beritahu orang ramai. Jadi perkara ini akan buatkan dia dibenci oleh masyarakat. Bawah sekali, mudah berputus asa. Bila tak dapat apa yang diinginkan, jadi dia akan mudah berputus asa. Mak mesti puji aku. Dalam hati dia kan, mak mesti puji aku depan adik-adik sebab rajin solat. Hi. Ha. Sebab apa? Dia nak menunjuk dalam ibadah dia. Jadi setiap ibadah kita mestilah ikhlas kerana Allah Ta'ala. Ini kisah daripada kaum musyrikin kepada Nabi Muhammad. Pada suatu hari Nabi Muhammad didatangi sekumpulan musyrikin Quraisy yang meminta Nabi mensyirikkan Allah. Mereka meminta Nabi Muhammad agar memeluk agama mereka dan menyembah berhala selama setahun, kemudian kembali memeluk agama Islam semula. Setahun memeluk agama orang Quraisy tu, setahun balik kepada agama Islam. Tak boleh. Nabi terima tak? Tak terima. Mereka juga berjanji akan memeluk agama Islam dan menyembah Allah selama setahun. Kemudian mereka akan kembali semula kepada agama nenek moyang mereka. Kaum musyrikin Quraisy ini juga berjanji akan menghadiahkan harta yang sangat banyak kepada Nabi Muhammad dan menjadikan baginda orang yang paling kaya di Mekah jika bersetuju dengan permintaan mereka. Perbuatan kaum musyrikin Quraisy ini menyebabkan baginda menjawab dengan tegas, aku memohon perlindungan Allah daripada mensyirikkan Allah dengan yang lain. Kemudian Allah menurunkan surah Al-Kafirun sebagai menjawab permintaan kaum musyrikin Quraisy yang melampau. Nabi ikut tak mereka? Tak. Nabi tak terima tahu mereka. Walaupun mereka nak hadiahkan Nabi emas, wanita-wanita yang cantik, harta benda yang banyak, tapi Nabi tak terima. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Okey, selesai sudah pembelajaran kita. Macam biasa, like, share dan subscribe. Semoga bermanfaat untuk semua. Assalamualaikum.